Tidak akan keluar perkataan yang kotor kecuali kadang kerana kekotoran yang ada dari dalam diri kita sendiri. Boleh jadi saat kita membesar, kita telah mengutip kotoran-kotoran ini sepanjang kehidupan kita, baik kita sedar ataupun kita tidak sedar. Dengan itu berkata orang-orang saleh, salah satu hikmah dijadikan 2 telinga dan 1 lisan agar kita berhati-hati daripada kecil apa yang masuk supaya tidak bahaya apa yang akan keluar nanti daripada lisan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Bukanlah orang yang beriman yang suka mencaci maki, yang suka melaknat, yang suka berkata perkataan yang kotor dan berkata perkataan yang keji. Wahai orang yang beriman, kita berada di akhir zaman. Keterbukaan media semua ini membuatkan begitu mudah kita terpengaruh dengan kejahatan yang kadang jauh daripada negara kita. Kejahatan yang jauh daripada negara kita, seperti contoh daripada barat. Ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah terbiasa di dalam harian mereka, di dalam tutur kata mereka berkata perkataan yang kotor, perkataan yang keji. Seperti contoh kadang di dalam perbualan sesama mereka, di dalam filem mereka, di dalam muzik mereka, kadang di dalam komedi mereka dan sebagainya, ada saja mereka akan selitkan perkataan ataupun kalimat-kalimat yang kotor, cacian, makian dan sebagainya. Budaya ataupun kebiasaan mereka, perkataan-perkataan orang yang tidak beriman, yang tidak pernah sujud kepada Allah, tidak perlu menjadi kebiasaan ataupun contoh di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, apatah lagi untuk bangga kepada perkataan ataupun cara mereka di dalam bermuamalah sesama manusia. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita mempunyai Allah, kita mempunyai Rasulullah, kita mempunyai orang-orang saleh yang merupakan contoh yang terbaik untuk kita dapat mengikuti mereka dan kebanggaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nak mengajarkan kita bagaimana cara untuk kita nak berinteraksi dengan manusia, cara kita nak bermuamalah sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanzaghu bainahum inna syaitan kana lil insan aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada hamba-hambaku lihat kasih sayang dan kelembutan Allah nak mendidik kita, hambanya yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan ini. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka berkata perkataan yang terbaik. Pilihlah perkataan yang terbaik saat ada orang sedang mencaci maki kamu, ataupun saat engkau sedang berbincang, ataupun saat sedang berbual dan sebagainya. Sentiasalah pilih perkataan yang terbaik. Ketahuilah, kalau kita tak guna tadi perkataan yang baik, perkataan yang terbaik, inna syaitan yanzaghu bainahum. Syaitan sentiasa menunggu kesempatan untuk menghasut kalian, untuk agar kalian memecah belah, agar kalian bermusuhan, agar kalian saling membenci, bergaduh dan sebagainya. Inna syaitan kan insana aduwwun mubina. Syaitan itu adalah musuh manusia yang nyata. Kalau kita perhatikan ajaran dan keagungan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nak mendidik kita. Pertama sekali, Allah menyuruh kita untuk berkata perkataan yang baik. Kalau ada orang mencaci maki kita, berkata perkara yang tak baik dan sebagainya, kita menghadap mereka dengan perkataan yang terbaik. Seolah-olah nak memberitahu musuh kita yang pertama adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Saat kita tak mampu nak memilih perkataan yang terbaik di dalam bermuamalah sesama manusia, apatah lagi saat orang-orang sedang mencaci maki kita. Musuh yang kedua, syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nak mengajarkan kepada kita agar kita tidak menghadap kepada manusia walaupun kejahatan itu keluar daripada lidah manusia, tetapi pandanglah kejahatan itu adalah disebabkan syaitan yang membisik kepada dia, ajaran syaitan dan usaha syaitan yang nak merosakkan manusia sesama kita. Subhanallah, agar kita benci kepada syaitan dan jangan kita benci kepada manusia. Ini ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang nak mendidik kita sebagai hambanya agar kita mengetahui musuh kita adalah diri kita sendiri, nafsu kita yang jahat dan juga syaitan, bukan manusia. Suatu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin, seorang yang saleh, keturunan Rasulullah SAW, adalah orang yang mulia. Beliau suatu ketika keluar daripada masjid, datang seseorang mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saat mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin, berkata perkataan yang kotor kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saat ada orang-orang nak marah kata Sayyidina Ali, biarkan dia selesai, tunjukkan akhlak yang mulia. Sayyidina Ali Zainal
Abidin senyum kepadanya. Setelah dah selesai dia mengejek, mencaci maki Zainal Ali Zainal Abidin, beliau hanya senyum kepada orang yang tadi mencaci makinya dan berkata, wahai saudaraku, apa yang kau sampaikan ia memang ada pada diriku. Bahkan masih ada banyak kekurangan, kelemahan, dosa-dosa yang ada pada diriku yang kau tidak mengetahui. Terima kasih kerana telah memberikan peringatan kepada aku. Terima kasih kerana telah menegurku. Boleh tak aku membalas jasa baikmu kerana telah kau melakukan kebaikan? Kau telah mengingatkan aku, kau telah menasihatkan aku. Ini orang yang melihat akhlak yang mulia yang ada pada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin membuatkan beliau menangis, mengalir air mata dan menangis. Dan beliau berkata, aku naik saksi bahawa engkau adalah keturunan Rasulullah. Engkau adalah mempunyai akhlak Rasulullah. Engkau adalah orang yang saleh. Aku minta maaf wahai Imam Ali Zainal Abidin. Aku minta maaf kerana sesungguhnya aku ada orang yang nak memberikan aku upah sebanyak 1000 dinar. Dikatakan kalau aku dapat membuatkan engkau marah, dia akan memberikan aku 1000 dinar ini. Ini Imam Ali Zainal Abidin berkata, wahai fulan, apalah susah payah berkata perkataan yang tak baik dan sebagainya. Kalau engkau inginkan 1000 dinar, engkau minta langsung kepada aku, nescaya aku akan berikan. Sayyidina Ali Zainal Abidin mengambil wang 1000 dinar dan memberikan kepadanya. Bertambahlah menangis. Yang tadi orang asalnya nak membuatkan Sayyidina Ali Zainal Abidin marah, akhirnya yang hanya dia mendapat kebaikan. Inilah keadaannya orang yang beriman, orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, baik kita seorang guru, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang teman, jangan membiasakan lidah kita berkata perkataan yang tidak baik. Jadikan contoh di dalam kehidupan kita Rasulullah, orang-orang salihin di dalam kehidupan kita. Ketahuilah, saat kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah mereka, kita usaha untuk melawan hawa nafsu diri kita sendiri dan berusaha untuk melawan kejahatan syaitan, kita hakikatnya sedang berada di dalam jihad, di dalam ibadah yang sangat agung di sisi Allah, yang kalau kita mati di dalam keadaan tersebut, kita akan mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menjadikan kita orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.